hadirin hadirat yang mana yang masih berada di ruang lega Medan Mara, jemput hadir ke depan Bank Islam di Medan Mara ini untuk kita sama-sama mendengar ceramah daripada Ustazah jemputan kita hari ini. Okey. Sekejap, kita tunggu sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi mendengarkan ceramah Ramadan kita bersama dengan Ustazah undangan kita pada hari ini, iaitu Ustazah Ayuni. Selamat datang diucapkan kepada tuan-puan, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang sudi hadir pada kita, bersama-sama kita pada hari ini. Untuk makluman semua dan Ustazah juga, ceramah kita pada pagi ini juga disiarkan secara langsung di Facebook Majlis Amanah Rakyat dan Facebook Yayasan Pelajaran Mara. Jadi siapa yang berkelapangan, yang boleh turun di bawah, boleh berkumpul di hadapan Bank Islam Medan Mara. Dan siapa yang berada di rumah yang sedang menonton di Facebook Majlis Agama Islam pula dah. Majlis Amanah Rakyat Mara. Tersasul saya, sorry, minta maaf. Puasa. Tak minum tadi. Minta maaf ya semua. Okey, bersama kita pada pagi ini alhamdulillah Ustazah Nur Ayuni binti Nuruddin. Saya bacakan sedikit sebanyak berkaitan Ustazah. Pemegang ijazah sarjana muda Quran dan dengan multimedia Universiti Sains Islam Malaysia USIM, berasal dari Kota Baru Kelantan. Kelantan itu kan hari ini. Okey, berkhidmat sebagai penolong pengarah di Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim, ikon muslimah muda, pentas akhir Akademi Dai Muda Yadim TV Al-Hijrah, pengacara TV Al-Hijrah dan aktif menerima jemputan pengacara dan penceramah. Jadi sempena esok kita akan menyambut nuzul Al-Quran 17 Ramadan. Hari ini 16 Ramadan, 16 hari dah kita berpuasa semua, alhamdulillah. Yang mana puasa penuh, yang tak penuh boleh ganti nanti. Lepas raya puasa 6 tambah lagi ganti. Okey. Peringatan untuk diri sendiri juga. Kita sama-sama lah. Okey. Jadi tanpa membuang masa, banyak saya bercakap, banyak salah lagi nanti, tersasul lagi. Minta maaf ya semua. Okey. Sama-sama kita mendengarkan ceramah daripada Ustazah Nur Ayuni dengan tajuk ceramah kita pada pagi ini Nuzul Al-Quran. Dipersilakan.
Tes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada akak moderator yang comel. Pada hari ini banyak tersasa tapi saya tengok je gelagat dia memang sangat comel lah. Jadi yang saya raikan Yayasan Pelajaran Mara, Mara ini sendiri yang mana sudi menjemput saya pada pagi ini sekadar berkongsi yang mana dengan topiknya pada hari ini Nuzul Al-Quran. Kita sebagai orang Islam memang kita berada dengan pegangan Al-Quran itu sendiri. Jadi topik yang sangat cantik bersempena dengan Nuzul Al-Quran pada hari esok. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak ajaklah kepada kakak-kakak, ibu ayah yang ada dekat belakang sana yang berdiri, kita ada kerusi dekat depan ni, risau lenguh, bolehlah duduk kan. Jadi sebelum itu saya nak perkenalkan diri saya sendiri yang mana akak moderator, saya lupa nama tadi, Akak Hasniza perkenalkan diri saya tadi. Saya merupakan anak jati Kota Baru Kelantan dan alhamdulillah sekarang ini menetap di Putrajaya. Dan saya berumur 20-an. Baru sahaja berkahwin dan saya nak minta doa lah kepada ibu ayah yang berada di hadapan saya ini untuk doakan kebahagiaan rumah tangga saya. Itu mukadimahnya lah. Okey, berkaitan dengan Nuzul Al-Quran, sedia maklum kita hari ini berada sudah 16 Ramadan. Hari ini Allah Ta'ala pilih kita untuk kekal berada dalam bulan Ramadan, yang mana kita tengok pakcik-makcik ataupun sanak saudara kita, mungkin sahabat handai ataupun mereka umat Islam di luar sana yang kita dengar mereka telah meninggalkan dunia ini tanpa dapat menikmati bulan Ramadan pada tahun ini. Dan macam tahun lepas kita fikir semoga aku dapat hidup dalam bulan Ramadan dengan penuh keberkatan, dan aku harap tahun depan kita dapat jumpa lagi Ramadan. Dan kita memang kena ada rasa kesyukuran, alhamdulillah Allah pilih lagi kita sebab orang lain dah tak berpeluang. Sebabnya bulan Ramadan ini adalah bulan keagungan kita untuk umat Islam. Dan berbalik kepada topik Nuzul Al-Quran, Allah Ta'ala memuliakan bulan Al-Quran iaitu dengan turunnya Al-Quran. Dan Allah Ta'ala pilih Al-Quran ini kitab yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi panduan kepada kita. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita umat yang terakhir ini. Jadi bagaimana untuk kita memanfaatkan Al-Quran, bagaimana untuk kita merealisasikan Al-Quran itu dalam kehidupan kita, dia ada cara dan juga kaedah dia tersendiri. Jadi saya buka dengan firman Allah Ta'ala yang memang kita sebagai orang Islam ni memang nak tak nak memang kena beriman dan juga berpegang. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Huda, petunjuk, linnas, bukan untuk orang yang beriman, linnas, untuk sekalian manusia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana supaya kita dapat membezakan yang mana yang baik ataupun yang betul. Dan seperti mana yang saya beritahu tadi, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia ada perjalanan macam mana Al-Quran itu turun. Ingat tak Al-Quran ini diturunkan dalam tempoh berapa tahun? 23 tahun. Benda tu fakta Al-Quran yang kita yang umat Islam ni memang kena tahu dan patut tahu. Bagaimana kita nak mencintai seseorang itu kalau kita tak faham dia. Macam mana kita nak menyayangi seseorang itu kalau kita tak kenal hati budi dia. Sama juga dengan Al-Quran. Nak tak nak kita sebagai umat Islam ini memang kita kena akrab dengan Al-Quran. Macam mana nak akrab dengan Al-Quran? Lepas ni kita share lah kan. Tapi nak cakapnya kita nak kenal seseorang itu, kita sayang seseorang itu dengan kita mengenali details dia, peribadi dia, cara dia macam mana. Dan dengan cara kita nak mencintai, nak memahami Al-Quran ini, kita kena kenal apa itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat daripada Allah Ta'ala. Dan kita kena tahu mukjizat itu apa. Adakah semata-mata Al-Quran? Adakah semata-mata mazhab? Bukan. Al-Quran itu nak cakapnya mukjizat Al-Quran itu bukan semata-mata mazhab tetapi isi kandungannya. Jadi kita kalau semata-mata kita ada seorang
suami contohnya. Kita ada suami. Kita ada, maksudnya sosok tubuh batang suami itu ada dengan kita. Tapi kalau kita tidak menghayati dia sebagai amanah Allah Ta'ala untuk kita bersama dengannya, kita tidak akan menjiwai seseorang itu. Sama juga dengan Al-Quran. Meskipun Al-Quran ada berpuluh-puluh buah dalam rumah kita atas meja yang kita susun cantik. Meskipun yang kita beli beratus-ratus harganya, Quran berjenama dan sebagainya, meskipun ada dekat rumah kita, tapi kalau kita tak buka, kita tak belik, maksudnya kita tidak beriman, kita tidak memaknai mukjizat Al-Quran itu sendiri. Bukan semata-mata mushaf itu sendiri. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, Allah SWT juga sebut kepada kita, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkati. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Maksudnya betapa hebatnya bulan Ramadan ini dimuliakan dengan Al-Quran. Nabi Muhammad dimuliakan juga dengan Al-Quran. Jadi kalau hidup kita ini nak rasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akrablah dengan Quran, kita bersahabatlah dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, sebentar tadi saya bercerita mengenai mukjizat Al-Quran. Kita semua kena tahu bahawa Al-Quran, kita bukan semua kena tahu. Nak tak nak memang kita kena tahu bahawa Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Bagaimana kita nak mencetuskan wakaf ini ada dalam Quran. Bagaimana kita nak pakai tudung hari ini, Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Bagaimana kita nak berpuasa hari ini, pensyariatannya dalam Quran. Ataupun kita nak buat apa sahaja dalam hidup ni, ada dalam Quran. Fikirlah kita nak buat apa. Pertama sekali kita refer apa? Mesti kita refer buku rujukan macam tu. Tu betul. Tapi di sebalik buku rujukan itu, ilmu ataupun dasar-dasar ataupun fundamental dia tu adalah daripada Allah Ta'ala, daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat sekalian, bukti Nabi Muhammad itu mengutuskan, bukti Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW adalah melalui Al-Quran. Dan bukan Allah Ta'ala memilih Nabi Muhammad SAW ini untuk menyampaikan Al-Quran itu bukan sia-sia, bukan semata-mata. Dan kenapa Allah Ta'ala ini tidak memilih Nabi lain? Allah Ta'ala tetap memilih Nabi sebab Allah nak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan kerana Nabi Muhammad itulah Nabi yang terakhir kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu, ayah sekalian, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kita tak nak baca Quran, kita malas baca Quran, itu terpulang kepada diri kita. Tapi ketahuilah bahawa Al-Quran itu Allah akan jaga sampai bila-bila. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Betapa ruginya hidup kita pada hari ini. Kita ada Quran depan mata kita, kita ada kuliah Quran di kaca televisyen ataupun di telefon kita, tapi kita tidak memanfaatkannya. Kita sekadar, okeylah Quran, aku dah ingat kot surah lazim, dah sempat baca dah waktu sekolah menengah dulu. Tapi waktu zaman bekerja ni kita rasa macam, aku dah tak ada masa lah dengan kelas Quran, aku dah tak ada masa lah hidup aku ni dengan Al-Quran. Mana masa aku dengan Al-Quran? Kita ada masa dengan handphone, dah target dah, okey 10 malam akan buat posting. Maksud kita, contoh kalau influencer dia akan target pukul 10 malam ataupun pukul 9 malam akan post konten. Maksudnya dia ada masa untuk buat konten. Tapi kita fikir tak dalam diri kita, aku ni ada masa ke tak dalam hidup aku ni dengan Al-Quran? Jadi kita belajarlah untuk muhasabah, untuk kita beriman dengan Al-Quran dan juga mencintai dengan Al-Quran. Nak buat benda baik memerlukan paksaan. Memang pada hari ni aku rasa, dah lama kot tinggal Quran, dah lama tak baca Quran, dah lama tak dengar tafsir Al-Quran ataupun ceramah Al-Quran. Start now. Maksudnya bermula sekarang. Lepas ni balik kita dah boleh dah. Walaupun dah 16 hari berlalunya Ramadan pada tahun ni, kita baru nak mula juzuk 1 ataupun baru nak start juzuk 30 tu kan. Tapi tak apa. Jangan rasa penat ataupun lelah. Betul tak Akak? Betul. Betul sangat-sangat. Okay, rasa macam nak sambung tu. Tak ada masa kalau kita kecil-kecil nak solat, kita paksa juga dulu diri kita, betul. Jadi macam tu jugalah pendapat saya lah. Nak baca Al-Quran ni mula-mula memang kena paksa. Jadi bila dah dipaksa, hari-hari paksa dan jadi kita punya tabiat. Benda yang selalu kita dah buat, jadi tabiat, jadi hobi. Lama-lama kita seronok lah kan untuk membaca tu, jadi
jadi amalan pada kita hari-hari, betul tak Ustazah? Betul. Bila mana kita sebut berkaitan dengan air mana air? Jangan minta air. Jangan minta air, tak adalah. Bila mana kita mengetahui Al-Quran, membaca Al-Quran itu juga memerlukan keterpaksaan. Jadi kita belajarlah, latih diri kita. Okey, nak tak nak dalam sehari aku memang kena paksa diri aku untuk baca Quran ataupun untuk mendalami isi Al-Quran. Sebab Al-Quran itu bukan semata-mata, saya beritahu tadi, bukan semata-mata kita ada sahaja mushafnya di rumah, tapi kita membedah ataupun mengetahui isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Itu baru mukjizat. Itu salah satunya lah mukjizat. Dan kita semua kena tahu bahawa di dalam Al-Quran itu ada mukjizat dari sudut struktur bahasa dia, dari struktur ayat dia. Sebagai contohlah, dalam Quran ada sebut perkataan Ghafurur Rahim, yang maha pemurah, yang maha pemaaf, Allah yang pemaaf, lagi maha menyayangi. Dan ada juga lain yang Allah tulis Rahimun Ghafur. Nak cakapnya mukjizat kecantikan bahasa Al-Quran ni, salah satu mukjizat kecantikan bahasa Al-Quran ni, pada ayat itu Allah sebut yang pemaaf dulu baru penyayang. Tapi ayat lain Allah beritahu yang penyayang dulu baru pemaaf. Tapi kita ni tak ada daya dan tak ada upaya kita pun untuk kita mengubah ayat Al-Quran itu sendiri. Dan sebenarnya Allah SWT telah pun memberitahu dekat kita, dan juga Allah beritahu dekat kita dalam Al-Quran bahawa Allah SWT pernah mencabar kepada golongan-golongan munafik, golongan-golongan kafir ni, yang mana mereka nak tiru buat ayat Quran. Macam mana tu? Allah kata wa in kuntum fi raibim mimma. Kalau daripada kamu ni yang masih lagi ada ragu-ragu dengan Al-Quran, wa in kuntum fi raibin, ragu-ragu, raibim mimma nazzalna ala abdina, kepada aku, faktu bisurah, faktu, datang kepada aku satu surah yang boleh, faktu bisuratin min mislih, yang boleh sama dengan ayat aku. Kita manusia, kita nak tulis karangan, ambil masa berapa lama karangan SPM? Karangan SPM 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah kan? Lama kan? Sebab panjang. Kita punyalah pening kepala fikir nak tambah peribahasa, nak letak macam-macam. Tapi nak cakapnya itu sahaja daya kita sebagai manusia. Kita tak ada ilmu pun, secelup sahaja ilmu kita. Tapi Allah cabar mereka yang mencabar Nabi Muhammad SAW dengan ayat Quran ni. Jadi Allah beritahu, faktu bisuratin bimislih, datangkan kepada aku surah yang sama dengan yang aku buat. Maksudnya kita kena sedar. Maksudnya kita kena sedar kita ini tiada daya untuk mengubah mukjizat dari sudut susunan bahasa ayat Al-Quran itu sendiri. Tapi berapa ramai golongan-golongan di luar sana, orientalis ataupun liberal, yang cuba mentafsirkan ayat Al-Quran dengan diorang sendiri, dan mereka pun tak mampu pun nak buat ayat Al-Quran persis ayat Allah Ta'ala ni. Tiada yang boleh ni. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila mana kita mengetahui mukjizat Al-Quran itu, kita perlu akur bahawa kita memang kena beriman dan memang kita kena turut apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, wa in kuntum fi raibim mimma, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, faktu bisurah, maka ciptakanlah, datangkanlah kepada aku surah yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolong kamu selain daripada Allah. Allah beritahu lagi, kalau mu nak sangat mari ubah ayat Quran, ajak saya mu. Ajaklah penolong-penolong kamu. Betapa Allah beritahu dekat golongan-golongan yang ingin mencabar maksudnya orang debel je pengaruh debel. Memang gitulah. Okay. Maksudnya dia maksudnya Allah mencabar kepada mereka yang nak sangat ubah ayat Quran ni. Dan jika kamu orang-orang yang benar, Allah beritahu dekat mereka, jadi kita sebagai umat Islam ini, kita ini tiada daya. Kita nak buat karangan macam tadi 2 jam pun sakit kepala dah dalam daya PSO. Betul tak? Ataupun sebagai contoh lain lah, hari ini, contoh kalau seorang penulis hari ini dia menulis, dan 10 tahun akan datang dia tak boleh nak recall sangat dah. Macam susah dah nak sambung balik penulisan dia tu. Melainkan dia tu benar-benar pakar penulis. Tapi tidak akan sama dengan apa yang Allah sebut dalam Quran, apa bicara Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Allah SWT mewajibkan kita, orang yang beriman, orang yang sayang dekat Quran ni, orang yang nak tadabbur Quran ni, orang yang nak bersahabat baik dengan Al-Quran ni, Allah beritahu dekat kita bahawa betapa banyaknya dalam Al-Quran ini panduan-panduan untuk kita. Dari sudut wakaf, dari sudut syariat, dari sudut hukum hakam dan sebagainya. Kita refer kat situ saja.
Tapi tak adalah kita just baca ayat Quran ataupun tengok tafsir, oh ni betul dah ni. Tapi memerlukan tadabbur dan juga tazakur itu sendiri, pendetilan melalui pakar-pakar tafsir. Jadi nak cakapnya kita sebagai umat Islam ini fundamentalnya, asasnya refer Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan juga melalui ulama-ulama silam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita macam akak moderator tadi kata Al-Quran turun selama 23 tahun jadi dia ada secara beransur-ansur lah. 23 tahun lamanya nak turun semua kan. Lepas tu baru dibukukan. Dibukukan lain pula ceritanya, betul. Betul. Jadi sahabat-sahabat sekalian, setelah kita mengetahui, macam saya beritahu awal tadi, kalau kita nak suka seseorang, kita nak mencintai seseorang, mestilah kita kenal hati budi dia, barulah kita boleh betul-betul deep sayang dekat dia. Dan sama juga dengan Al-Quran, kita nak sayang Quran, kita nak cinta Al-Quran, tapi aku rasa macam biasa je baca, kenapa aku tak dapat apa-apa, macam tak dapat tenang lah. Aku tengah serabut baca Quran tapi rasa macam tak tenang juga. Tapi ialah memerlukan keterpaksaan, dan lagi satu kita memerlukan untuk kita faham Al-Quran tu. Macam mana nak faham Quran? Dia ada cara dia tersendiri. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni, kita nak realisasikan Al-Quran, maksudnya kita nak berpegang dengan Al-Quran ini, sebenarnya dia ada 2 langkah aja. Macam mana kita nak faham Quran? Macam kalau kita tanya budak-budak, cepat beritahu apa maksud Quran ni. Kalau kita tanya budak-budak, dia orang memang tak akan boleh tahu, dia orang memang tak akan boleh syarah atau beritahu dekat kita. Sebab apa? Sebab apa? Kalau kita tanya budak, tolong tafsirkan dekat aku je apa ayat Quran ni beritahu. Dia nak belajar ABC pun tanya kita. Nak cakapnya budak-budak tak tahu. So macam mana kita nak faham, kita nak memaknai Al-Quran dalam diri kita? Yang pertama sekali adalah kita kena kenal Al-Quran, dan juga kita boleh baca Quran. Dalam hari ni, masyarakat kita hari ni, mungkin ada segelintir yang rasa macam aku ni merangkak-rangkak je baca Quran ni. Rasa macam tak boleh, malulah aku tak boleh baca Quran sebenarnya. Ya, kita tahu tak boleh baca Quran, tapi sebagai umat Islam kita kena, proses dia adalah belajar lah. Nak tak nak, walaupun tak bolehlah kita rasa aku ni orang yang tak pandai Quran, so biarlah dalam hidup. Tak boleh, kita jangan ada rasa macam tu lah. Kita kena belajar juga. Nak tak nak memang kena belajar. Nak jadi orang yang akrab dengan sesuatu benda tu, memang kita kena kenal dia. Macam tu juga dengan Al-Quran. Kita nak kenal, nak mengaplikasikan Quran dalam kehidupan seharian kita, kita kena kenal Quran dan kita boleh baca dia. Macam kita nak SPM, macam kita nak start, waktu kita zaman belajar dulu, kalau kita tak ada buku rujukan, kita tak boleh baca, maksudnya kita tak faham subjek tu. Kita dengar je lecturer beritahu, betul tak? Teringat zaman belajar. Nak cakapnya macam tu juga Al-Quran, kita kena kenal Al-Quran dan kita boleh baca. Kalau tak tahu, kita kena baca. Maksudnya kita lah. belajar dan juga baca melalui guru-guru dan lain-lain. Jadi nak cakapnya, kalau kita tak boleh baca, memang kita tak boleh nak faham lah. Okey, yang keduanya, kita boleh faham makna Al-Quran ni sebab dia bahasa Arab. Kita ni orang Melayu, lagi-lagi orang Kelantan ke orang Jawa kan. Nak cakapnya, kalau Al-Quran ini kita betul-betul nak faham, kita kena tahu isi kandungan dia. Macam saya beritahu tadi, isi kandungan Al-Quran itulah mukjizatnya. Dari sudut maksud dia, dari sudut penyusunan ayat dia, peletakan surah dia, kedudukan surah dan sebagainya. Jadi yang pertama, macam mana nak faham betul-betul Quran, kita boleh baca. Dan yang keduanya, kita boleh faham isi kandungan dia. Faham isi kandungan ni dia ni melalui kita tadabbur. Tadabbur itu bukan semata-mata kita baca tafsir, tapi kita mendalami. Kenapa surah ni turun? Bila surah ni turun? Bila ayat ni turun? Memang sangat cantik. Di setiap ayat itu ada sebab kenapa Allah turunkan. Ada tempatnya yang Allah turunkan. Jadi macam mana nak belajar tu? Mestilah kita kena belajar melalui guru-guru yang arif, pakar-pakar tafsir Al-Quran. Banyak sangat dekat media sosial kan, yang boleh kita refer, ataupun kita buat pembacaan. Dan kalau tak tahu, kita boleh tanya guru ataupun asatizah kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu ayah, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmah, ma huwa shifa wa rahmah wa rahmatan lil mu'minin. Pertama sekali Allah beritahu dekat ayat ni, Allah turunkan Al-Quran, ma nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Yang pertama sekali Allah beritahu penyembuh
penyembuh kepada apa? Demam baca Quran, kalau demam nak baca Quran pun tak larat Tapi Allah beritahu, Allah turunkan Al-Quran ini adalah sebagai syifa. Yang keduanya warahmah lil mukminin, maksudnya rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi saya nak sentuhlah berkaitan dengan syifa ni kan. Keajaiban ataupun mukjizat Al-Quran, kita beritahu sedia maklum, pertama sekali letak dalam mindset kita bukan semata-mata mazhab, tapi isi kandungan dia. Macam kita kalau orang yang ada masalah jiwa ke ataupun ada kena rasuk ke, tapi ada ustaz yang membacakan, dia boleh sembuh. Itulah antara keajaiban dan juga kemukjizatan Al-Quran. Betapa Al-Quran ni Allah janjikan dia ni sebagai penyembuh kepada diri kita. Dan kalau kita ni bukan orang yang ada jenis, ada hantu ke dalam badan kita, bukan jenis sakit-sakit yang seperti itu, kita kalau rasa tak tenang ke kan, kita buat apa? Kita akan, ya Allah tolonglah aku, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Maksudnya kita cari juga jalan maksudnya melalui ayat Al-Quran itu. Maksudnya diri kita tu dah ada keyakinan lah dengan ayat Al-Quran itu. So kita kena tetap terus ada keyakinan bahawa ayat Al-Quran ini memang akan bagi ketenangan dekat aku. Kalau kita tak yakin, benda tu tak akan jadi. Kalau kita tak yakin, benda tu tak akan jadi. So nak tak nak, kalau kita rasa macam kurang okey, rasa macam kurang tenang ke, paksa je diri baca Al-Quran. Dan sahabat-sahabat sekalian, ibu-ibu ayah sekalian, berapa banyak masalah yang kita hadapi hari ini, semalam, hari itu, dulu-dulu ataupun yang akan datang, berapa banyak ujian, sedikit ke banyak ke, kita bacalah Al-Quran. Dan Dr. Abdul Basit pernah beritahu, kamu nak bahagia banyak mana? Memang nak banyak bahagia. Jadi bacalah Al-Quran. Banyak mana nak baca Al-Quran nak bahagia ni? Sebanyak mana yang kamu nak bahagia, sebanyak itulah yang kamu kena baca Al-Quran. Itu satu keajaiban. Maksudnya aku nak bahagia banyak ni, so nak tak nak kena baca banyak Quran lah. Kita macam buat apa, macam akak moderator yang comel tadi beritahu, kita kena ada keterpaksaan dalam diri kita. Macam bulan Ramadan ini bulan melatih diri kita untuk buat amal ibadat kan. Jadi kita target lah dalam diri kita, okey, bermula hari esok, bermula nuzul Quran hari esok, lepas maghrib sementara tunggu isyak tu, aku kena paksa diri aku untuk baca 2 helai ayat Quran. 2 helai Quran. Boleh ke tak? Kita cuba cabar diri kita. Tutup kita ambil Quran, duduk bersila, duduk atas sejadah, baca. Alhamdulillah. Maksudnya Allah, kita ada niat, maksudnya kita ada keyakinan kita nak buat. Kemudian Allah akan hadirkan juga waktu itu untuk kita bersama dengan Al-Quran. Betapa bestnya bila kita ada keyakinan dan juga kesungguhan untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi, kalau kita nak mulia, kita nak rasa hidup kita ini baik-baik saja dekat dunia ni, kita bersahabat baiklah dengan Al-Quran. Jadi ada nak tanya apa-apa lagi tak? Macam nak bertanya tu. Okey. Teruskan, Ustazah teruskan. Okey. Baik, jadi seterusnya sahabat-sahabat sekalian, bila mana kita boleh faham makna, kita boleh faham apa yang kita baca Al-Quran itu, dia memang rasa macam zub tahu. Kita boleh berbahasa banyak. Kita boleh speaking, kita boleh hafal lagu Korea, kita boleh menyanyi lagu TikTok tu 2 kali lalu je dekat FYP kita, memang kita boleh hafal dah lirik tu. Maksudnya benda tu dekatnya dengan kita. Apa kata kalau Quran ni boleh jadi macam tu dekat kita, tapi kenapa tak boleh? Mungkin something wrong lah dekat diri kita. Tu muhasabah untuk diri kita. Tapi membaca Al-Quran itu ataupun kita nak ingat ayat Al-Quran itu juga memerlukan satu kerutinan. Ibarat kita buka TikTok ataupun Facebook tu dah menjadi rutin kita, macam tu jugalah Al-Quran, barulah kita boleh ingat dan sebagainya. Kita hari ni memang sayang lah dekat diri kita ni, sayang lah. Kenapalah aku tak jadi penghafal Al-Quran? Sebabnya orang yang hafal Quran kan best kan, masuk syurga nanti, boleh tarik ahli keluarga dan sebagainya. Tapi meskipun kita tidak dipilih oleh Allah Ta'ala, tapi kita perlu ada usaha untuk cuba hafal Al-Quran. Kalaulah generasi kita pada hari ini, saya yang 20-an ni tak hafal Quran, dan ramai lagi ribuan puluh ribu rakyat Malaysia yang sebaya dengan saya ni tak hafal Quran, siapa yang, maksudnya generasi yang di bawah-bawah ni, macam mana keadaan mereka yang tidak bersama dengan Al-Quran? Yalah, kalau nak tengok masyarakat di luar sana, kita tak boleh nak salahkan masyarakat di luar sana, mungkin dari sudut ilmu ataupun suasana pembesaran dia dan sebagainya. Tapi bila mana kita dah tersedar ataupun tercetusnya dah terdetik, aku kena dekat dengan Quran sebab ni perintah Allah kot.
Sebab aku kena beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Kita umat Islam kalau tak beriman dengan isi kandungan Al-Quran, sia-sialah kita hidup atas dunia ni. Tapi macam mana cara tu? Nak tak nak, aku kena baca Quran, aku kena faham Quran. Kalau aku tak faham, generasi aku macam mana? Anak-anak aku macam mana? Saudara mara aku macam mana? Kawan-kawan aku macam mana? Cuba fikir common sense dari sudut situ. Fikir generasi kita yang kat belakang ni, yang ikut kita sekarang ni. So, kesedaran itu sudah ada dalam diri kita. Start it now. Tidak terlambat untuk kita rasa macam, aku tak pandai baca Quran. Alamak, macam nak cari kat mana kuliah Quran ni kan? Macam mana nak faham Quran ni? Macam mana nak tadabbur surah Al-Fatihah pun aku tak faham sangat maksud dia. So, boleh belajar lepas ni. Jadi, kita sebagai umat Islam, memang kita kena beriman dengan apa yang ada dalam Quran tu. Bukan beriman dengan mazhab Al-Quran, tapi beriman dengan mukjizat ayat Al-Quran tu sendiri. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, dalam hidup kita ni, macam saya beritahu tadi, memang sangat banyak ujian. Berapa banyak doa yang kita ukapkan, sabar dulu, Allah akan bagi juga nanti. Tapi berapa banyak Al-Quran yang kita baca, kita ulang, yang kita ulang tanpa jemu ni, Allah akan bagi pahala yang masa kita tengah baca tu. Tapi percayalah, keajaiban kalau kita baca Quran ni, Allah akan bagi juga. Allah akan bagi mempermudahkan urusan kita pada hari tu. Saya waktu saya tingkatan 3, saya ingat waktu tu. Tingkatan 3 PMR waktu tu. Saya pernah rasa ajaibnya Quran. Yalah, mengikut pengalaman saya. Tingkatan 3 waktu tu, kecil lagi waktu tu. Waktu tu ujian pengesanan bulan Januari. Saya kelas pertama, tapi tiba-tiba exam matematik waktu tu, kawan-kawan lain semua dapat A, saya dapat E. Saya macam terkejut, rasa macam sedihnya. Nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana? Kawan-kawan lain semua dapat A. Cikgu cakap, pelik Ayuni ni, kenapa seorang dapat E ni? Saya pun macam merintih dekat Allah. Rasa macam dah tak nak sekolah. Rasa macam fed up. Kawan-kawan lain semua dapat A. Betul, saya rasa macam tu. Kemudian Umi saya cakap, baca Quran, tak apalah, sabar. Baca Quran banyak, baca Quran banyak. Gitu je. Mak kita nasihat macam tu, baca Quran banyak gitu. So, saya target keluar je dari asrama. Sebelum pergi kantin, pergi kafe dekat sekolah tu, saya akan baca surah. Waktu tu surah favourite saya, surah As-Sajdah. Dalam hidup kita ni, kita kena ada surah favourite juga tau. Dia macam, apa lagu favourite? Apa-apa sajalah. Maksudnya dalam hidup kita, ni lagu favourite aku kalau keluar kat radio. Sama juga dengan Quran. Kita kena ada surah favourite kita tau, supaya bila mana kita baca tu, dia ada rasa zub aura yang lain. Okay, waktu saya PT3, waktu saya PMA 3 waktu tu, saya masuk keluar je asrama, saya terus masuk kelas. Nak tak nak, aku memang kena paksa diri aku untuk baca surah As-Sajdah setiap pagi. So, lepas daripada tu, ujian pertengahan, alhamdulillah dah dapat A. Maksud saya merasai, ni berkat Quran ni. Sebab waktu saya tengah baca Quran, setiap pagi rutin tu, saya target, aku kena cemerlang dalam exam. Aku kena cemerlang dalam exam. Moga-moga Allah bantu dengan keajaiban Quran. Maksudnya kita dah ada keyakinan dengan keajaiban Quran tu. Dan begitulah hari-hari mendatang seterusnya, dah tak ingat dah surah As-Sajdah ni surah favourite. Datang pula surah Yusuf. Surah Yusuf tu saya target, ni surah favourite aku waktu ni. Sebabnya waktu 2018 saya pernah accident, patah kaki kat sini. Lepas tu fasa tu setahun saya pakai, bukan setahun lah, dalam 8 bulan saya pakai tongkat duduk kat rumah. Kita duduk kat rumah, kita jenis aktif. Kita duduk kat rumah terlantar dalam keadaan patah kaki. Ada harapan tak jalan dengan elok kan, jalan tempang kan. Maksudnya macam-macam lah. Dalam kepala tu dah rasa anxiety pun ada, rasa macam dah nak lost contact dengan kawan-kawan. Sebab kita duduk kat rumah seorang-seorang. Yalah, dengan mak ayah kerja kan. Kita rasa macam dah tak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba datang kawan baik. Dia cakap, bacalah surah Yusuf. Surah Yusuf kan surah yang ahsanul qasas. Kan? Maksudnya sebaik-baik cerita yang Allah cerita pasal Nabi Yusuf untuk hadiahkan kepada Nabi Muhammad kan. Surah Yusuf tu. Maksudnya Allah turunkan surah Yusuf tu pada tahun kesedihan Nabi Muhammad. Jadi bila mana kita beriman, Nabi Muhammad, Allah hadiahkan surah Yusuf untuk dia beriman dengan ayat ni. So aku pun boleh memaknai ikut surah Yusuf. So waktu tu surah Yusuf dah jadi surah favourite saya. Sebab kita faham dan surah Yusuf tu betapa Nabi Yaqub dia sedih dengan kehilangan anak-anak dia yang menipu dia, kata bunuh anak dia. Tapi maksudnya anak dia yang 2 orang tu datang kepada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dah hilang.
cuma bawa segumpal kain yang penuh darah, kononnya diterkam serigala dan sebagainya. Tapi nak cakapnya, bila mana kita beriman dengan sejarah ataupun sirah-sirah Nabi tu, kita rasa macam, betapa dahsyatnya ujian Nabi Yaqub sampai buta mata, dan setelah banyak tahun barulah dapat berjumpa dengan Nabi Yusuf. Rintihan seorang bapa, macam itulah. Saya boleh sebut macam ni sebabnya saya baru dengar tazkirah daripada ustazah tu. Dia beritahu dia PJJ dengan suami dia. Dia kata setiap malam dia akan menangis. Dia ustazah, dia da'i dekat TV3. Dia cakap setiap malam dia akan macam spam check dekat suami dia sebab dia PJJ. Berhentilah kerja, dah tak sanggup hidup sama-sama sebab sibuk kerja, dah tak ada masa dengan saya semua. Maksudnya dia stres. Dia pun cakap, saya buka surah Yusuf, saya beriman dengan ayat Al-Quran surah Yusuf tu. Bagaimana Nabi Yaqub pun hilang anak dia macam tu, boleh nangis merintih dekat Allah dengan sabar. Fasabrun jamin, wallahul musta'an. Dan Allah sebaik-baik penolong. Maksudnya beriman dengan ayat tu. Tiba-tiba ada akak da'i tu, dia beritahu, saya rasa tenang. Kenapa bila mana malam je rasa datang, maksudnya maksudnya malam je rasa macam nak marah dekat suami. Berhentilah kerja, kenapa PJJ, benda macam tu. Maksudnya dia dah rasa tak tenang. Tu syaitan yang waktu tu. Dan bila mana dia beriman dengan ayat tu, dia, kenapa aku perlu marah-marah suami aku? Kenapa aku perlu luah dekat manusia suami aku? Get back to Allah. Maksudnya, ya Allah, bagilah kesabaran, bagilah kekuatan. Pada akhirnya tenang macam tu. Maksudnya dia beriman dengan surah Nabi Yusuf tu. Maksudnya selain daripada surah Yusuf ke, apa-apa sahaja ayat yang dalam Quran kita rasa, ya Allah, zub datang, inna ma'al usri yusra. Allah beritahu kok dekat kita, setiap kesusahan, inna ma'al usri, kesusahan, kepayahan dalam hidup kita tu, usri yusra, Allah akan datangkan kemudahan. Kalaulah kita hari ni kita rasa, ya Allah, nak datang kerja, nak cari rezeki, nak dapat gaji hujung bulan ni, betapa penatnya nak datang marah ni, jam jalan, susahnya. Kita dah punyalah mengeluh, tapi yusra, Allah janji, usri yusra. Pasangan dia memang ada kesusahan, memang ada kesusahan dalam hidup kita, Allah janji memang akan ada kesenangan lepas tu. So betapa penatnya, betapa susahnya, betapa payahnya hidup kita hari ini dengan cabaran pasangan ke, cabaran harta ke, cabaran tempat kerja ke. Kita kena sabar, beriman dengan ayat Al-Quran, tadabbur, tengok ayat Al-Quran apa yang Allah beritahu tu. Lama-lama kita akan rasa lega, kita akan rasa calm down. Macam kita rasa bertenang-tenang gitu ya. Jadi tak adalah istilah healing-healing, duduk atas kerusi healing depan pantai, tu boleh. Tapi the real healing adalah kita pinjamkanlah masa kita sekejap dengan Al-Quran. Tengok betul-betul, inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah beritahu macam tu? Nak cakapnya memang kita akan ada kesusahan dalam hidup kita, tetapi jalan-jalan untuk susah itu Allah suruh kita sabar dan akan ada kesenangan. Kalau kita sayang dekat orang, kita akan bagi hadiah, kita akan puji dia, kita akan duduk dengan dia 24 jam. Tetapi Allah, betapa Allah sayangnya dekat kita, lebih daripada kasih seorang ibu dekat kita. Macam mana Allah sayang dekat kita? Allah akan bagi ujian dekat kita. Ujian dekat kita, ujian anak, ujian harta, tak cukup duit nak raya, nak balik kampung ni, contoh. Penatnya mengeluh. Kan hidup kita ni penatnya mengeluh. Kenapa rasa penatnya dengan ujian apa semua. Tetapi sabar, doa. Akan ada keajaiban dalam hidup kita. Macam saya beritahu tadi, kita nak bahagia sebesar ini, baca Quran sebesar ini dan lebih. Maksudnya itulah. Dan lepas ni kita reflect diri kita, dah hari ni aku baca Quran banyak mana dah. Tapi kita mengeluh, kita stres, aku serabut betul dengan bos aku tu, dia kecam aku buat program tak jadi, contoh. Maksudnya hari tu kita baca Quran tak? Tak rupanya. Maksudnya kita tak ada minta pun dekat Allah, ya Allah mudahkanlah urusan aku hari ni. So kita kena faham Al-Quran itu panduan untuk hidup kita. Maksudnya apa-apa pun masalah kita nak buat kajian berkaitan wakaf ni, kita refer the base dia, fundamental dia Quran. Dan macam mana cara ataupun pengaplikasian dia adalah kajian-kajian dia. Maksudnya begitu jugalah dalam hidup kita, ada masalah kita kena buat apa.
mestilah berbalik kepada Allah Ta'ala. Dan juga kita kena faham bahawa Al-Quran itu ajaib. Sesuatu yang ajaib. Ajaib ni tiba-tiba, ajaib tu apa kakak? Ajaib tu adalah benda yang kita macam, serius lah. Maksudnya macam tu lah. Kita hari ni rasa macam tak cukup duit, ya Allah. Tak cukup ni duit, ya Allah. Kita punyalah merintih. Bagilah, maksudnya rintihan kita tu dah ajaib. Satu, pertama sekali keyakinan kita. Rintihan tu adalah salah satu keajaiban. Dan kita baca Quran tu pun keajaiban. Kita baca banyak Quran, Allah akan bagi keajaiban untuk kita. Macam dalam Quran lah, Allah beritahu juga dekat kita. Orang yang nak harta banyak, faqul tastaghfiru rabbakum. Istighfar lah, mohon ampun dekat Allah. Allah beritahu sendiri, bukan dalam buku motivasi, bukan dalam buku dekat Kinokuniya yang berharga puluh-puluh ringgit tu. Tapi dalam Quran tu, orang yang maksudnya harta ataupun apa-apa yang Allah nak kita merasai ni, kecukupan dalam hidup kita ni, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Allah, Allah akan Maha Pengampun. Banyak dosa kita ni, banyak aib kita dalam diri kita ni, di sebalik kita ini banyak aib kita yang Allah tutup. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun, innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midra. Allah turunkan air hujan waktu kita terik. Maksudnya itu adalah rezeki. Maksudnya kalau dalam hidup kita ni rasa kesempitannya hidup ni, ya Allah, dah tak tahu dah nak buat macam mana. Kita rasa macam tu tau. Penatnya istighfar, ya Allah, paksa diri istighfar. Penatnya istighfar. Paksa. Kalau tak ada keterpaksaan memang kita tak akan buat. Itulah hidup kita, macam tu je. So macam kita hari ni kita nak duduk ni ni kenapa ni ramai-ramai, kenapa semua kena staff marah, semua kena turun dekat hall ni? Sebab kena paksa. Tapi kalau kita tak paksa diri kita untuk kita boleh je nak buat rebel. Tak nak lah, nak duduk lepak dekat surau lah, nak duduk dekat office lah, nak duduk bawah meja lah. Maksudnya kalau kita tak ada keterpaksaan untuk melangkah kaki, nak tekan lift untuk datang sini, kita tak akan menjadi, kita tak akan mendengar apa yang dikongsikan hari ni. Maksudnya setiap apa yang kita buat, apa tindakan ataupun kita berjalan tu, semuanya adalah keterpaksaan diri kita melalui rahmat Allah Ta'ala. Sebab Allah masih sayang dekat kita. Kalau Allah tak sayang dekat kita, kalau Allah murka dekat kita, kita akan biasa dengan dosa. Kita akan biasa dengan maksiat kita. Sedihnya hidup kita ni, kalau Allah murka, bayangkan kita tak beriman dengan Quran. Kita ada mushaf Quran tapi kita biarkan duduk dalam almari berhabuk macam tu. Kita buka Quran. Kita ada handphone. Kita akan ada masa dengan TikTok. Kita akan ada masa dengan Facebook untuk update isu semasa. Tapi kita tak paksa diri kita untuk buka ceramah Al-Quran, untuk search tadabbur Al-Quran, untuk search tadabbur surah Maryam, surah Yusuf dan sebagainya. Kita tak paksa diri kita. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Allah sebut apa surah An-Nas untuk halau hantu kan, baca kan. Qul a'udzu birabbin nas, halau hantu. Maksudnya secukup itu sahaja ke surah An-Nas? Tak. Tapi Allah beritahu surah An-Nas, kalau kita tak ada kekuatan, rasa macam diganggu ke apa, Allah Ta'ala bacalah ta'awuz. Baca surah An-Nas, Al-Falaq, Qul huwallah dan sebagainya. Maksudnya banyaklah, setiap surah, setiap ayat itu ada keajaiban dia sendiri. Dan kita hari ni kalau kita nak berdoa kan, bersempena dengan nuzul Quran, ada doa dia, ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran dan sebagainya. Dalam hidup kita ni kan, berapa banyak doa yang kita ungkapkan. Aku doa apa yang semalam? Pernah tak kita fikir macam tu? Aku doa apa yang semalam? Okey, tak apalah, kita dah tak ingat dah doa kita hari ni. Tapi nak cakapnya kita sendiri yang sebut, kita sendiri yang doa. Apa yang kita doa tu Allah tulis. Maksudnya malaikat catat apa yang kita doa dan Allah akan kabulkan suatu masa nanti. Meskipun kita dah tak ingat apa yang kita doa tu. Betapa ajaibnya. Dan saya nak ajak kepada ibu ayah sekalian, kepada sahabat-sahabat sekalian, kita nak berdoa, kita ambillah doa daripada Al-Quran, daripada nas Al-Quran. Macam mana nak hidup bahagia dengan keluarga Ada doa dia, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, kurniakanlah aku min azwajina, aku dan pasangan aku dan anak-anak aku,
wa zurriyatina, zuriat-zuriat aku qurrata a'yun, penyejuk mataku. Maksudnya tenang je tengok ni anak-anak balik rumah di baling kasut. Serabut serabut kepala, serabut, tak sejuknya hati. Maksudnya macam tu. Tapi dalam Al-Quran Allah ajar kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadilah anak-anak aku ni penyejuk mataku, pasangan aku ni penyejuk mataku. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadi orang yang boleh mengikut arahan, mengikut kata-kata pemimpin dan sebagainya kita. Jadi selain itu apa lagi doa, apa lagi yang kita harapkan atas muka bumi ni? Kita nak ada doa-doanya dalam Al-Quran. Tak boleh sabar. Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku kesabaran. Maksudnya Allah beritahu dah dekat kita dalam Quran ada benda tu, tapi disebabkan kita tak buka Al-Quran, disebabkan kita tidak melihat ke mukjizatan Al-Quran itu, kita tak tahu. So bermula hari ini untuk diri saya, buka Quran, kita belajar. Selagi mana kita tak belajar, kita tak tahu. Ustazah ada nak tanya apa-apa tak? Ustazah. Ustazah pula tiba-tiba saya berduduk kat sini, tiba-tiba jadi ustazah dah pula dah. Tak ustazah lagi. Tak ustazah lagi. Selain daripada itu, orang yang betul-betul beriman, pernah tak dalam hidup kita lalu dengan kereta, dengan motor, bunyi orang mengaji dekat pasar dekat masjid. Kita macam relax, santai. Oh, ada orang mengaji. Orang mengaji Quran petang ni. Dah nak maghrib maksudnya. Orang mengaji petang ni. Ada ceramah kot dekat surau biasanya. Surau malam ni biasanya macam tu lah. Orang pasal mengaji sebab ada ceramah. Tetapi bila mana kita dengar Al-Quran itu yang dipasangkan, pernah tak kita macam nak dengar betul-betul, nak tahu apa yang dibaca oleh syekh tu? Kita tak pernah rasa macam tu disebabkan kita tak faham kita tak faham ayat tu, dan juga disebabkan kita tak familiar dengan ayat tu. Bayangkan kalau kita familiar dengan ayat Al-Quran. Kalau kaum lelaki dia selalu pergi masjid hari Jumaat pagi kan, tu imam akan baca surah apa kalau hari Jumaat pagi? Surah As-Sajdah kan. Maksudnya kita dah familiar. Kita turun je subuh dekat surau tu, imam dah baca Alif Lam Mim. Lepas tu kenapa 3 rakaat ni hari Jumaat Maksudnya kalau orang yang tak familiar, dia macam dah pelik Maksudnya kita dah familiar dengan ayat tu. Sama juga dengan lagu. Aku dah familiar dengan lagu ni, so aku rasa macam sedap lah dengar buka radio, buka High FM ke apa, dah familiar lagu ni, so kita akan turut nyanyi sama-sama. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita familiar dengan ayat Al-Quran tu, kita dah familiar dengan juzuk 30 tu, kita akan rasa seronok nak ikut sama-sama. So untuk diri kita, jomlah kita familiarkan diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran, supaya kita tak bosan, supaya kita rasa macam dengar je ayat Al-Quran, kita rasa macam ayat Quran kita kena hormat, and kita kena ada penghormatan lah dekat Quran tu. Masya Allah, ayat Quran. Tetapi Allah Ta'ala beritahu dekat kita, orang yang betul-betul beriman dengan ayat Al-Quran adalah innamal mu'minuna alladhina idza jika zukirallah wajilat qulubuhum. Allah Ta'ala beritahu, bila mana orang yang beriman tu, bila mana disebut nama Allah, hati dia rasa gementar. Macam mana dah orang lain dah mengaji juzuk, tapi kita dengar rasa macam tak ada feel je. Itu disebabkan kita macam tak ada, maksudnya kita tak akrab lagi lah tu dengan Quran. Orang yang betul-betul rasa, ya Allah, aku muhasabah ni, aku ni orang yang tak rapat pun dengan Quran, aku ni orang yang biasa-biasa je dengan Quran. Tapi bila mana aku nak beriman dengan Quran, tapi bila mana dia dengar orang baca Quran, dia duduk diam, dia cuba, walaupun tak faham, tapi dia cuba menghormati keadaan tu. Jadi lepas ni kita ajar diri kita, dengar je orang baca Quran, dia baca kalamullah, dia baca ayat Allah tu, dia baca utusan Allah tu. So kita belajar untuk menghormati keadaan tu. Sebabnya kalau bukan kita yang buat contoh tu, nanti lepas ni generasi kita yang kat belakang ni dengar je ayat Quran, terus dengar je ayat Quran, maksudnya dia tak ada rasa, tak ada feel. Maksudnya kita bawa dia pergi jalan-jalan dekat, contoh Masjid India ada buat baca Quran setiap petang contoh. Kita pergi beli belah lepas ni, maksudnya dengar ayat Quran tu, budak-budak selamba je buat bising ataupun nyanyi, dengar earphone. Nak cakapnya, diorang tahu Quran, tapi diorang tak tahu perlu menghormati Quran. Padahal Allah beritahu dalam Quran, wajilat qulubuhum. Orang yang dengar, orang yang beriman, dia gementar hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatullah
zadatuhum imana. Selain itu, selain daripada dia dengar ayat Al-Quran itu, selain daripada dia gementar rasa macam ayat Quran, aku kena hormat, kena diam. Maksudnya kita menghormatilah, tak adalah buat bising ke apa. Tapi Allah beritahu lagi, dia akan, selain daripada dia rasa gementar dengan diri dia, dia akan bertambah iman apabila dia dengar ayat yang dibaca. Best lah kalau kita dengar orang baca Quran dan kita faham. Best kan? Dia macam relate lah, macam boleh faham. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia baca Quran, Allah yang satu. Ya, tak nak tauhid, kita kena jaga tauhid kita. Allah yang satu, Allah yang Maha Esa. Maksudnya kita dengar ayat Quran tu, kita terlintas, okey, point dia Allah Maha Esa. Tiada siapa yang boleh menyekutukan Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri dalam Quran ni. Maksudnya, Rabbi syrahli, Allah nak suruh kita tenang, lapangkan dada, kita nak bercakap pun Allah ajar dalam Quran melalui sirah Nabi Musa tu kan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Maksudnya lancarkan percakapanku. Cantiknya Quran, ada semua benda, ada semua benda doa, semua benda yang kita monolog dalam hati sebenarnya dah ada dah dalam Quran. Kita je yang tak tahu sebenarnya disebabkan kita tak buka Quran. Sedih lah dengan diri kita sendiri. Tapi lepas ni bila mana kita dah tahu, Allah dah beritahu semuanya lah dalam Quran. So lepas ni refer Quran. So lepas ni dah rasa macam tak jemu dah dengan Quran. So lepas ni dah rasa macam Quran itu ada keajaiban kan? Jadi bila mana kita sudah tadabbur setiap Al-Quran, kita sudah tazakur, maksudnya mengambil peringatan Al-Quran itu, kita akan sedar bahawa iman kita ini akan turun naik. Maksudnya kita faham ayat Quran tu, Allah melarang kita buat suatu perkara. Contohnya as-sariqu was-sariqatu, Allah murkalah dekat orang yang mencuri. Maksudnya kita faham ayat tu, maksudnya kita faham bahawa bila mana kita beriman, Allah beritahu, Allah larang untuk kita mencuri, kita beriman dengan ayat tu, maksudnya iman kita berusaha untuk naik. Tapi bila mana kita tengok ayat tu, kita rasa macam tak ada feel, ataupun kita boleh buat benda tu, kita boleh mencuri, maksudnya iman kita tengah turun. Jadi kita paksalah diri kita, memerlukan keterpaksaan. Memang nak buat benda baik, memang memerlukan keterpaksaan. Lepas ni balik rumah baca Quran, paksa baca Quran. Tak ada Quran dah kat rumah rupanya. Tepuk dada tanya diri kita, dah tak ada Quran dekat rumah. Kat mana dah? Tanya bini aku, sayang mana Quran? Dah lama nak cakapnya, dah lama tak baca Quran. Tak apa, buka handphone. Nak cakapnya kita adalah usaha untuk dekat dengan Quran tu. Apps je sekarang kan. Tapi orang cakap kalau buka apps tak ada feel. Tiba-tiba naik noti WhatsApp pula kan. Dia macam nak buka grup, tak khusyuk pula kan. Tak khusyuk, lebih nak buka grup lagi lah. Maksudnya macam itulah. Jadi fundamentalnya Al-Quran, nak buat apa-apa dengan Al-Quran, sama juga dengan projek wakaf kita yang akan kita launch bulan depan, lepas raya macam tu kan, yang akan launching nanti. Nak cakapnya salah satu usaha yang sangat baik. Kalau hari ni bukan YPM yang wujudkan ataupun cetuskan projek wakaf ni, siapa lagi yang nak buat? So rasa macam bersyukurlah, Alhamdulillah, terima kasih YPM sebab ada kesedaran, kemudian cetuskan. Nak ajak masyarakat, nak ajak orang-orang Muslim, nak ajak orang-orang yang beriman kat luar sana, masyarakat luar sana, supaya berwakaf, supaya ada RM5, ada RM10 je dalam poket ni. Orang maksudnya ada tabung kan. Kita rasa aku ada RM10 je, so kita jalan je depan. Maksudnya dah tak kisah. Tak boleh. Aku ada RM10 je, dah tak duit ni. Buat apa nak sedekah kan? Macam aku tak cukup duit ni. Maksudnya kita rasa sombongnya dengan duit. Maksudnya sombongnya diri kita. Kita rasa macam tak nak pun infak tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita ada RM20 contohnya dalam poket kita, dalam beg duit kita. Sebenarnya RM20 itu bukan totally milik kita pun. Sumbanglah RM2 ataupun RM5. Akan ada keajaiban juga. Orang yang memberi akan dapat lebih. Lagi-lagi bulan puasa ni. Klisenya, kenapa cakap orang yang beli dapat lebih? Janji Allah. Allah nak tak nak, memang Allah akan ganti yang lebih lagi. Kan macam template YPM tu, template berkaitan dengan wakaf ni, ada dalil berkaitan, ada dalil Quran berkaitan dengan kan, apa janji Allah. Allah akan gandakan lagi orang yang memberi dan sebagainya. Baca pamphlet tu kan sampai habis kan. Tiba-tiba kita print tapi kita tak baca. Sayanglah. Kat situ saya tengok dah ada dalil, dah ada tujuan
dah ada kelebihan kenapa kita berwakaf dan sebagainya. So kita manfaatkan. Cuba beriman dengan bukan beriman dengan pamphlet, maksudnya beriman dengan ayat yang ada dekat pamphlet tu. Maksudnya sayanglah kita print-print, kita pun tak baca, kita edar dekat orang. So macam mana kita nak bagi orang feel? Maksudnya kita, macam contoh lepas ni kita dah nak promote wakaf, projek wakaf. Tiba-tiba edar pamphlet, ambil bang, salah satu wakaf, YPM. Orang ada aura tak nak memaknai atau menjiwai wakaf tu. Mestilah tak ada, sebabnya hati kita pun rasa macam tak ada feel pun wakaf ni sebenarnya. So lepas ni buka balik pamphlet YPM tu, tengok allazina yunfikuna amwalahum, dan banyak lagi lah hadis dalil-dalil nas yang berkaitan dengan infak harta dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala beritahu dekat kita, Allah Ta'ala dia mempersoalkan, tapi Allah memberi jawapan terus kepada kita. Allah beritahu apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kita yang beriman dengan Quran ni, orang yang berpegang dengan mukjizat isikan dengan Quran ni. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum, kau tahu tak? Tak adalah, tu bahasa kasar pula. Hal adullukum, adakah kamu mengetahui ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kamu tahu tak perniagaan apa yang untung, tak rugi, tak keluar modal? Allah tanya dekat kita. Allah tanya, kemudian Allah terus bagi jawapan, iaitu tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu tahu tak perniagaan apa di atas muka bumi ni yang aku bagi dekat kau, kau tak perlu keluarkan modal 1 sen pun, tetapi kau akan dapat keuntungan bawa balik dekat akhirat nanti. Pertamanya tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga ni yang kita kena pegang betul-betul, iaitu orang yang berjihad pada jalan Allah. Syabas dan tahniah kepada YPM kerana anda semua sedang berjuang. Berjuang untuk menyedarkan masyarakat, nak ajak masyarakat dekat luar sana untuk infakkan sikit je harta untuk kita kongsi ramai-ramai. Sebabnya RM20, RM50 yang ada dalam poket kita ni totally bukan hak kita pun. Nak tak nak lepas ni kita mungkin tercicir, ataupun lepas ni kita terbeli baju, dah tinggal sikit lah, tak ada rezeki, aku terbeli baju kot. Maksudnya duit tu bukan selama-lamanya totally milik kita. Allah beritahu orang, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, wa tujahiduna fi sabilillah. Allah beritahu orang yang berjuang ni pun satu perniagaan yang dapat keuntungan bawa balik ke akhirat. Akak moderator ni sedang berjuang dengan wakaf. Abang-abang ataupun ibu ayah penganjur YPM hari ni yang sedang berjuang dengan wakaf, percayalah, kerja anda bukan semata-mata dapat gaji hujung bulan nanti, tetapi tengoklah kerja anda ini dinilai Allah Ta'ala akan dapat pahala, akan anda sedang menuai untuk kita bawa dekat akhirat nanti. Ya Allah, rasa macam cantiknya kerja ni kita, sebab kita ajak masyarakat untuk sama-sama berwakaf, dan kita ajak masyarakat untuk beriman dengan ayat Quran yang ada dalam pamphlet tu. Tahniah Mara. Terima kasih. Dan Allah beritahu, zalikum khairul lakum. Zalikum, itulah, 3 benda itulah khairul lakum, sebaik-baik antara perkara itu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Kalau kamu tak tahu, kamu tak buat. Maksudnya macam itulah, kita beriman dengan ayat Al-Quran ni. Kita tengok dalam surah As-Saff ni, Allah beritahu, Allah tanya dekat kita, hai orang yang beriman, nak tak buat bisnes, dapat untung, bawa ke akhirat nanti. Orang yang tak buat, orang yang tak berjuang dalam hidup ni sebab dia tak tahu. Dan yelah, kita yang tahu hari ni, kita kena rasa syukur. Terima kasih Allah, sebab engkau letak aku pada hari ni dekat platform ini untuk aku ajak masyarakat berwakaf. Maksudnya kita beriman dengan ayat Quran ni. Esok hari nuzul Quran, ambil satu masa, ambil satu detik, kita buka lah media sosial kita, YouTube ataupun Facebook, search tadabbur infak, tadabbur wakaf, tadabbur. Maksudnya tadabbur tu maksudnya kita nak tahu detail, in deep lagi, kenapa Allah turunkan ayat.
arahan supaya kita keluarkan harta kamu di jalan Allah. Kita ada benda tu, ada point tu. Tapi hari ni disebabkan kita tak tahu, kita tak faham dan kita tak boleh nak buat. Dan kita sebagai penggerak, pejuang-pejuang kepada wakaf ni, kalaulah sayang, 1000 kali sayang lah kalau kita tak faham. Jadi lepas ni task untuk saya, untuk kita semua, kita beriman. Kita nak beriman tu maksudnya kita faham lah. Macam mana nak faham? Of course lah kita kena belajar kan daripada pakar-pakar tafsir. Lepas ni search ataupun baca buku berkaitan dengan infak. Okey, rupanya Allah beritahu macam ni. Maksudnya infak ataupun wakaf, kita bantu orang lain. Dan juga, yalah, sebab harta kita bukan semata-mata, yalah, apa yang ada ini bukan harta kita sepenuhnya. Dan kita nak ajak orang lain supaya berbuat baik dan sebagainya. Itulah salah satu cara untuk kita beriman dengan Al-Quran. Kita aplikasikan, kita implementasikan, atau apa lagi perkataan yang seumpamanya yang kita boleh buat dalam diri kita. Jadi sebelum itu, dah pukul berapa sekarang? Saya macam nak ajak, dah pukul 12 nak solat Jumaat. Jadi rasa macam berdebar lah pula dah pukul 12. Okey, nak cakapnya, kita sebagai umat Islam nak tak boleh lari daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena tahu dan kita kena sedarkan diri kita sekarang Al-Quran itu mukjizat. Di dalamnya mukjizat. Bukan mazhab. Yalah, mazhab tu Quran je lah. Yalah, kalau kita pegang, kita tak dapat apa-apa. Yalah, orang cakap memang akan dapat pahala sebab kita pegang Quran. Tapi yang betul-betul mukjizat adalah ayat Al-Quran dalam tu, bila mana kita faham dan juga kita amalkannya. Dan seterusnya yang ketiga, kita kena tahu bahawa Al-Quran itu ada keajaiban. Kalau hari ni kita rasa, yalah, kita sebut benda yang dekat dengan kita lah, masalah diri kita. Kalau hari ni kita rasa sukarnya hidup ini, sulitnya hidup ini, resahnya hati kat dalam ni, tak ada siapa yang faham, akrablah dengan Quran. Hari ni kita ada kawan baik, kita mampu meluahkan je. Yelah, dari sudut psikologinya, baguslah kita meluahkan apa yang kita rasa supaya benda tu tak meletup dalam dada. Tapi sebaik-baik kawan ataupun sahabat adalah Al-Quran. Tiada siapa yang boleh meniru ayat-ayat ataupun bahasa Al-Quran melainkan Allah Ta'ala sahaja yang telah menetapkannya. Jadi kita yakinkan diri kita, Al-Quran ini ada ajaib, ada keajaiban dia, dan kita kena baca dan kita kena cuba untuk faham. Kalau kita tak cuba ataupun paksa untuk faham, kita tak akan tahu. Kaitkan dengan wakaf sekali lagi, kalau kita cuma mengedarkan pamphlet ayat Al-Quran tapi kita sendiri yang tak faham, orang yang nak menerima pun tak akan berminat dan juga tak akan faham. Maksudnya kita muhasabah diri kita lah. Mungkin lepas ni kita bolehlah deeply buat seminar dan sebagainya. Saya yakin dah percaya dah buat kajian dan sebagainya. Lepas ni untuk orang yang menyampaikan, untuk ajak orang berwakaf, dia ada teknik-teknik dia untuk ajak orang dan sebagainya. Beriman betul-betul dengan ayat yang kita pegang tu. Jadi saya nak ajak kepada ibu ayah sekalian, kita ajar juga diri kita untuk kita ada surah favourite. Maksudnya kadang-kadang kita dalam hidup kita ni macam kita ada lagu favourite aku. Kalau aku dengar memang aku rasa macam cool lah, macam rasa macam tenang je buat kerja. Sama juga dengan Quran. Pastikan kita ada surah favourite kita. Maksudnya surah Yusuf ke ataupun ayat kursi kan. Ayat favourite aku ayat kursi. Aku baca je memang aku akan tenang. Sebab kita ada keyakinan. Dan keyakinan tu Allah turunkan untuk kita. Allah bagi dekat kita sebab Allah kasih dekat kita. So, sebagai penutupnya, kita doakan semoga Ramadan kali ini menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Memang kita dalam hidup ni kita nak jadi orang baru. Maksudnya dengan visi yang baru kan. Maksudnya kita nak jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Kalau semalam kita terlupa baca Al-Quran, hari ni kita bacalah Quran. Macam tu lah. Maksudnya jadi orang baru, bukan yang semalam. Jadi tetapkan dalam diri kita untuk kita akrab dengan Quran. Moga-moga Allah, yalah, orang yang dekat dengan Quran, dia ada syafaatnya tersendiri. Jadi kita nak dapat syafaat tu, kita kena dekat dengan Quran. Dan moga-moga kita terpilih untuk jadi orang yang dekat dengan Quran. Kita doa je lah, ya Allah dekatkan aku dengan Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah rahmatilah hidup aku ini dengan Al-Quran. Kan? Jadi sekadar itu sahaja. Dah pukul 12.05.
Saya mohon maaf di atas kekurangan diri saya sebab saya ni dhaif sahaja. Hamba yang lemah je. Cuma berkongsi untuk beri kesedaran kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat ibu ayah di hadapan. Kita paksa diri nak doa pun memerlukan kepaksaan. Kadang-kadang kita sombong, weh penat dengan hidup, lantak, malah main game dengan lagu. Kita tak ada doa, ya Allah, kenapa serabut ni ya Allah? Bagilah aku kesabaran. Afrigh alaina sabran. Bagilah aku kesabaran. Wasabbit aqdaman. Tetapkan aku dengan kedudukan yang baik. Maksudnya Allah beritahu dah Quran. So lepas ni buka Quran memang akan ada memang akan ada ketenangan yang kita nampak. Sebab kita tak buka tu lah kita tak tenang. Tu je salah satunya. So sekali lagi nak quotes yang banyak mana kita nak bahagia, banyak tu lah kita kena baca Quran. Rasa macam deep juga. Kadang-kadang macam penatnya bulan puasa ni baca Quran. Tak boleh, aku nak bahagia banyak ni, so aku kena paksa untuk baca Quran banyak. Kalau kita tak buat, memang tak akan menjadi. Itu saja. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu datang daripada saya sendiri. Saya sekali lagi memohon ampun dan maaflah kepada ibu ayah sekalian. Harapnya ada rezeki kita jumpa lagi dengan akak moderator yang comel ni. Mukadimah dia banyak tersasul tapi comel je kan. Jadi insyaAllah kita boleh jumpa lagi. Kalau terjumpa kita boleh tegur sebab sebenarnya saya selalu je datang sini. Yang saya hormati suami saya di belakang sana. Okey, sekadar itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ayuni. Dia cakap kita comel, dia pun ayu. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustazah. Setakat ini saja perkongsian kita pada hari ini. Jadi saya selaku moderator pada hari ini, saya mewakili Yayasan Pelajaran Mara dan Wakaf Amanah Rakyat. Wakaf Amanah Rakyat adalah produk baru daripada Yayasan Pelajaran Mara. Yayasan Pelajaran Mara baru sahaja tahun lepas 15 Ogos menerima pentauliahan tawali daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Mutawali ni bukan mudah-mudah kita dapat. Jadi kita kena memohon dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia setiap negeri berbeza, Majlis Agama Islam negeri lain. Tapi sekarang ni kita baru dapat daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lah. Untuk kita mentadbir urus wakaf amanah rakyat. Kita boleh, Yayasan Pelajaran Mara ni dibenarkan untuk memungut, mengembangkan dana yang kita pungut tu, dan manfaatnya nanti kita boleh agihkan kepada penerima-penerima manfaat yang telah kita bentangkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lah. Salah satu, dia ada 5 kategori penerima manfaat ni. Pertama sekali pendidikan. Yayasan Pelajaran Mara kumpulan pendidikan. Lepas tu keusahawanan. Mara, keusahawanan ni memang Mara lah. Kita pun tahu. Mara keusahawanan. Lepas tu pengangkutan. Pun ada Mara lainnya pengangkutan. Lepas tu ada kita pun ada agihan kepada aset wakaf di pusat-pusat Mara. Pusat-pusat Mara seluruh Malaysia kita ada banyak. Pusat Mara seluruh Malaysia, dan kita pun ada aset-aset yang telah diwakafkan di pusat-pusat Mara ni. Contohnya macam surau, masjid yang ada di sana. Kita ada aset wakaf di sana, dan untuk maintain aset wakaf ni kita pun perlu dana. Jadi salah satu manfaat yang akan kita agihkan kepada aset-aset ni lah untuk maintain aset-aset ni. Dan lagi satu kebajikan. Kebajikan ni biasalah. Malaysia ni kadang-kadang ada berlaku bencana banjir setiap tahun. Ada kebakaran. Kita pun tak tahu apa nak jadi kita ni, macam mana kehidupan kita akan datang. Sekarang mungkin kita sihat, senang kat sini. Ada orang yang memang sihat-sihat, jalan-jalan tiba-tiba jatuh, stroke, tak boleh kerja. Padahal dia je lah yang mencari pendapatan untuk keluarga dia. Orang-orang yang macam tu yang mungkin akan menerima manfaat daripada anda-anda semua yang sudi berwakaf dengan wakaf amanah rakyat. Boleh hubungi kami di Yayasan Pelajaran Mara. Boleh tengok di laman web Yayasan Pelajaran Mara. Kita ada web kat situ, boleh search lah Yayasan Pelajaran Mara dan Wakaf Amanah Rakyat. Kalau ada apa-apa masalah boleh terus hubungi kita lah. Jadi sekian saja daripada saya yang
baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu semua datang daripada saya, tersasul banyak hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.